sunat juga. Tiada lain. Setengah manusia hak sesak ni, dia hanya ajak orang semayang jemaah, lepas tu buat benda sunat. Faham? Hak orang buat maksiat dak cara. Nah, orang buat kemungkaran dak cara. Nah, orang buat maksiat sama ada di pihak rakyat ataupun pihak pemerintah dak kata apa. Hak dia buat, ajak orang pergi sejid, mayang jemaah, lepas tu amal sunat. Ini juga adalah salah, bukan daripada jalan sunnah Nabi SAW. Kerana Nabi dia ada damai, dia ada peperangan. Nampak? Betul, kita ajak orang di surau satu tugas yang betul, yang baik, yang murni, yang mulia. Tapi jangan kita pegang, kalau orang buat salah, buat mungkar, jangan larang. Situ salah. Itu akidah yang menyeleweng. Dan mengaku mereka itu dengan mengikut sunnah Nabi dan sahabat, maka iaitu pun dusta juga, kerana Nabi yang salam dan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum adalah bukan saja mengajak manusia kepada iman dan semayang jemaah, bahkan tetapi menyuruh mereka itu manusia kepada mengerjakan segala kewajipan yang lain, seperti menuntut ilmu dan puasa dan bayar zakat dan haji dan muamalah dan munakahah, dan menerangkan mereka itu akan segala yang halal dan yang haram, dan menerangkan pula hukum-hukum jinayah seperti hudud dan qisas dan ta'zir, dan berperang melawan kufar, iaitu segala kafir dan sebagainya segala kewajipan, dan melarang pula mereka itu akan segala manusia daripada buat mungkar dan maksiat dan pelanggaran hukum Allah seperti zina dan minum arak dan judi dan buka aurat dan mencuri dan lainnya, dan melarang mereka itu segala raja dan pemerintah daripada meninggalkan hukum Allah dan daripada berbuat zalim. Telah berfirman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh, artinya melarang Allah Ta'ala daripada berbuat perbuatan keji dan mungkar dan pelanggaran hukum. Jadi Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah Islam yang betul. Lari daripada hak Nabi bawa ni jadi Islam tak betul. Nampak? Nabi disuruh orang buat baik, dilarang orang buat jahat. Bukan saja khabar tentang kelebihan semayang jemaah. Nabi bukan saja khabar kepada manusia kelebihan semayang duha, bukan saja khabar kelebihan pakai serban, tapi Nabi juga khabar azab minum arak. Nampak? Azab kubur kalau berzina, azab berjudi, seksa dalam neraka. Kerana Nabi ni dia dua tugasnya, nazir, basyira wa nazira. Yang pertama basyir, iaitu bawa khabar gembira. Yang kedua nazir, iaitu yang memberi amaran kepada manusia. Faham? Baru cukup sifat Rasulullah. Bukan basyir saja, khabar berita baik je, buat gini boleh 40 pahala, buat gini boleh 30. Bukan gitu Rasulullah. Dia ada lagi, buat gini patak neraka, buat gini kena katok dalam kubur. Itu hak Nabi bawa. Jadi kita bawa sebelah je hak molek saja, hak uduh dak takutkan manusia, dak beri amaran, maka kita menyeleweng daripada sunnah Nabi SAW. Berapa ribu hadis, nampak dalam kitab-kitab hadis Nabi tinggal tentang amaran dan ugutan kepada manusia supaya meninggalkan perkara-perkara jahat dan zalim. Ni kadang-kadang kalau larang pun larang orang hak ayam mata dene. Kalau orang atasan tak boleh larang, padahal tak kira siapa-siapa pun. Raja pun kena larang. Yang paling besar sekali raja dalam sejarah tak ada Raja Aun. Siapa? Firaun. Nampak? Firaun dia melakukan kemungkaran, dah kena larang tau. Kena larang lah. Allah firman kepada Nabi Musa dengan Nabi Harun, izhaba ila fir'auna innahu tagha. Wahai Nabi Musa dan Nabi Harun, mugi marah Raja Firaun tu, innahu tagha, kerana dia telah melampau batas, iaitu melakukan kezaliman kepada rakyat dia. Nabi kena pergi marah raja. Nampak? Tiba-tiba kita ke dia ni kata tak payah marah orang buat jahat. Pakai suruh buat baik saja.
ini bukan jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham lagi? Dah? Ha. Dan lagi tidaklah dilarang kemungkaran itu daripada rakyat jelata juga, tetapi wajib juga dilarang dan diengkarkan perbuatan mungkar dan dosa yang dikerjakan oleh segala raja dan pemerintah dan orang-orang besar negeri. Nampak? Umat Nabi Musa, kaum Bani Israel, apabila wafat Nabi Musa alaihi salam, tinggallah umat dia dengan kitab Taurat. Tetapi apabila pemerintah negeri Mesir, anak-anak orang bangsawan, ketua-ketua, gubernur-gubernur melakukan kemungkaran, mereka tak larang. Tapi bila orang kampung macam kita ni, hak jolok kelapa sawit di Mesir itu, faham, buat kemungkaran, dia pakat larang, dia mari igak dan sebagainya, dia rotang, dia pukul, dia je. Nampak? Maka ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa hanya larang kepada orang bawahan saja, membiarkan orang-orang bangsawan melakukan kemungkaran, padahal semua sama di sisi Allah. Jadi kafir kepada Allah kerana mereka enggan melarang orang-orang bangsawan melakukan kemungkaran. Marah hak kita ni, hak cak ayang tak lembu penuh ketinggi. Jadi ni ajaran juga yang menyeleweng daripada ajaran Allah di zaman Nabi Musa alaihi salam. Gitu juga zaman kita, zaman Quran suruh larang pada semua orang. Nampak? Cuma adab kita melarang orang besar, tak sama macam larang orang bawahan. Adab kita cegah kemungkaran hak mak pak kita buat, wajib kena cegah, tapi cara kita berkata tak sama dengan saing kodong. Faham? Tapi wajib larang, tetap wajib larang. Tak ada kira siapa-siapa. Yang tak laku maksiat hanya para nabi dan para rasul, maka tak ada orang larang dua golongan ini. Faham? Telah meriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi dan Ibnu Majah akan suatu hadis daripada Abi Bakar As-Siddiq. Berkata ia, Sayyiduna Abu Bakar, sungguhnya telah aku dengar Rasulullah SAW bersabda, Innan nas iza ra'au munkara falam yughayyiruhu yushiku an ya'ummahumullahu bi'iqabih. Artinya sesungguhnya manusia itu bila melihat ia akan suatu perbuatan mungkar, maka tidak ia mengubah akan kemungkaran itu, niscaya hampirlah bahawa meratakan akan mereka itu dengan seksa daripada Allah. Kemungkaran ni, maksiat ni, dosa ni orang buat belaka, kita pun buat dosa. Tapi yang masuk dalam hadis ini kemungkaran yang bermaharaja lela. Siapa kau dah buat salah? Kita ada salah dengan ibu bapa kita, dengan kawan rodong kita, dengan saing pejabat, dengan orang kampung ada salah. Tapi bukan maksud itu. Maksudnya kemungkaran dan maksiat yang bermaharja lela. Macam yang kita tengok sekarang, maksiat nampak menjadi perkara yang biasa di dalam negeri. Dak puan joget lah TV, siapa ambil gambar tunjuk orang ramai, tu maksiat bermaharaja lela tu. Faham tak? Drama peluk mua ke peluk muah lah, bukan laki dia. Dalam drama tu je laki dia. Dalam filem, faham tak? Bermaharja lela tu. Kalau orang tiung bawah pokok kelapa sawit, celah bukit ni bawa awek, tu orang tak panggil bermaharja lela. Tu dia bawa awek dia pergi tiung dalam arak, tak mau orang tengok. Ni berlakon peluk orang tu, peluk ni tunjuk dalam TV tu. Nampak? Siap rasmi pula. Ni oleh menteri mari rasmi berjoget 4,000 orang nari warna-warni Malaysia, padahal benda tu dilaknat oleh Allah. Tu yang panggil maksiat yang bermaharaja lela. Faham? Dah pakai serban kena buang sekolah. Nampak? Pakai serban kena buang sekolah. Pakai lah pendek tak apa. Dah hak mana? Hak Rasulullah hak mana? Pakai serban ke lah pendek? Nabi hanya kalau pendek. Nampak? Pakai pudah kena buang kerja. Kerja kena belah kain, wajib kena belah. Tu kerja pramugari. Nak cari pakai kana, kena buang kerja. Pakai tudung, buang kerja selalu. Faham? Kena pakai seksi, dia buat dah baju, kena belah kain ni sampai kat atas pada lutut.
baru boleh hijrah. Nah,